Kesusahan hidup bukan penghalang untuk terus gigih berusaha menggapai impian dan keinginan. Selagi ada kemahuan, di situ ada jalan. Dan misi Manjada Wajada mencari individu yang ingin berjaya diteruskan. Pencarian kali ini membawa kami ke Taman Sri Angsana Hilir, Ampang, Kuala Lumpur. Takdir Allah telah membawa kami menyelami kehidupan Zarina Karim, 58 tahun. Menghampiri usia emas, tidak langsung mengekangnya, membanting tulang mencari rezeki untuk meneruskan kehidupan keluarganya. Menggalas tugas sebagai pembantu masakan untuk golongan gelandangan di sebuah kedai makan membuatkan dia sentiasa mensyukuri rezekinya. Makcik rasa susah, suami makcik dah meninggal. Lepas tu anak makcik meninggal. Lepas tu makcik rasa susah sangat, tak ada tempat bergantung. Apa nak cakap, apa yang makcik lalu, makcik rasa tertekan sangat hidup makcik. Makcik susah pasal kewangan. Demi menunaikan amanat arwah anaknya, dia menyara 3 orang cucu yang telah kematian bapa mereka akibat sakit jantung. Makcik besarkan cucu makcik. Makcik bekerja untuk cucu-cucu makcik. Itu yang rasa susah sangat. Makcik pernah tak larat. Untuk dia orang, makcik bekerja pun untuk dia orang. Untuk masa panjang lagi cucu-cucu makcik nak hidup. Walaupun perit, Zarina bersungguh-sungguh bersama anaknya Liza cuba mengubah nasib keluarga, dan inilah matlamat hidup mereka. Nurliza Mustafa, 37 tahun, menggalas tanggungjawab sebagai ibu tunggal setelah ditinggalkan suami, menjaga 7 orang anaknya dan 3 orang anak arwah adiknya yang masih bersekolah, membuatkan dia sentiasa kuat. Walaupun mak akak sakit, tapi semangat dia makin kuat sebab tengok keadaan akak membela anak 7 dan anak yatim juga. Dan masa yang sama, dia masih lagi memasak untuk asnaf. Segalanya diuruskan dengan baik, tanpa rasa bebanan, jauh sekali keluhan. Tiada kerjaya hebat dijawatnya. Nurliza hanya bekerja sebagai penjual barangan kosmetik bagi menyara anak-anak dan ibunya. Tiada istilah penat dan malu dalam hidupnya. Malah wanita cekal ini gigih berusaha mencari pendapatan untuk keluarga. Boleh katakan setiap hari akak akan berjalan rumah ke rumah untuk mencari rezeki kan. Tapi kadang-kadang bila setiap satu rumah tu tak semua orang boleh menerima akak datang dengan cara menggetuk pintu. Kadang-kadang ada yang boleh terima akak dengan cara baik. Kadang-kadang ada yang kasar dengan cara menghalau. Dan ada juga yang terus tutup pintu. Mana-mana je lah. Tapi tak dapat sambutan dengan keadaan balik dengan tangan kosong. Anak-anak akak menunggu akak kat rumah dengan berharap akak akan membalik sesuatu untuk diorang. Pengalaman 3 tahun dalam bidang ini membuatkannya cekal, walaupun ada yang memandang serong terhadapnya. Mempunyai cucu yang memahami kesusahan neneknya mencari rezeki untuk mereka. Mereka tidak betah duduk bersahaja. Masing-masing tahu tugas mereka. Dari mencuci, menjemur dan melipat baju biasanya dilakukan oleh cucu perempuan yang ringan tulang. Walaupun makcik susah, dia orang faham. Makcik susah, dia orang tolong makcik. Basuh pinggan, lipat baju, kemar rumah. Manakala aktiviti mengemas rumah dilakukan oleh cucu lelakinya tanpa merungut atau kekok.
Assalamualaikum. Salam. Masuk dah. Usai rutin harian, sebelah petangnya Zarina akan mula membuat keripik dibantu cucu-cucunya. Ni cucu-cucu ke? Ya, cucu-cucu. Salah. Berapa orang sebenarnya? Ramai? Ramai. Rajinnya tolong nenek. Makcik pun kalau boleh nak buat usaha, nak buat keripik kecil-kecilan. Kalau boleh dapat bantuan lagi, makcik nak kembangkan makcik punya jualan keripik tu. Terima juga. Antara keripik yang laris dijual ialah keripik ubi kayu, keledek dan keripik pisang. Semua ini dilakukan demi menjana pendapatan sampingan keluarga. Melihat kesungguhan dan semangat Zarina dalam pembuatan keripik, kami membawa Zarina membeli mesin serbaguna, pemotong keripik dan kelengkapan lain. Walaupun usianya sudah menghampiri usia emas, namun Makcik Ana masih lagi bersemangat untuk mencari rezeki dengan menjual keripik-keripik. Semuanya untuk membantu menyara 10 orang cucu yang tinggal bersamanya. Okey, bila makcik dah masuk mata ni, nanti tutup. Dia punya switch on dia dekat sini. Tergambar wajah kesyukuran tatkala pekerja RC Machinery menerangkan cara-cara menggunakan mesin pemotong keripik serbaguna kepada Zarina. Semangatnya kini makin membara untuk memaju ke arah kejayaan. Pendapatan Liza menjual barangan kosmetik dari rumah ke rumah tidaklah begitu menguntungkan. Dia menyimpan hasrat untuk memiliki sebuah butik kecantikan sendiri pada suatu masa nanti. Dan dia sentiasa yakin hasratnya akan tercapai berkat dari usahanya. Melihat akan kesungguhan Nurliza, Manjada Wajada bersama Affin Bank telah bersetuju untuk membantu Nurliza dalam mengembangkan lagi kemahirannya dalam bidang solekan dan kecantikan. Akak amat berharap sangat minta ada pihak yang tertentu yang boleh membantu akak untuk belajar untuk akak lebih mendalam tentang ilmu kecantikan dan apa saja kepandaian dalam ilmu kecantikan supaya akak lebih berpengalaman untuk meyakinkan pelanggan-pelanggan yang pernah akak temui. Kami telah membawanya menambah kemahiran dengan mempelajari teknik yang lebih mendalam dalam bidang solekan dan kecantikan di Pusat Giat Mara, Bandar Tun Razak. Okey, di Giat Mara Bandar Tun Razak ni kita ada 3 kursus. Kursus yang dah sedia ada, mana dah lama di sini ialah kursus solekan. Di mana kita adakan selama untuk 6 bulan dan kita open kepada komuniti sekitar Bandar Tun Razak ni. Assalamualaikum. Ya Kak, boleh saya bantu? Cuba tak kami nak tahu macam mana nak sertai program dekat sini. Biasanya program yang disediakan ni berapa lama dia punya? Kursus Giat Mara memang 6 bulan. 6 bulan? Untuk soft fit, untuk hard fit setahun. Nanti kalau akak dah siap isi, boleh saya kenalkan akak dengan guru-guru dia? Ya. Okey. Di sini, Nurliza mempelajari teknik solekan, pembuatan facial dan ditambah dengan kelas teori solekan dan kecantikan.
Giat Mara sebenarnya kita open sentiasa macam untuk walk in. Kita boleh menggunakan internet, layari, cuba tengok laman Giat Mara dan atau datang terus. Sebab kalau datang terus itu yang terbaik. Pertama dapat berkenalan dengan pengajar dan dapat input secara langsung. Yang kedua dia mungkin dapat melihat sendiri suasana pembelajaran dan apakah persiapan perlu dilakukan di kemudiannya. Nurliza begitu tekun mempelajari dan mempraktikkan apa yang dia ajar. Terpancar semangat, keceriaan dan kesungguhan di wajah wanita cekal ini. Dia seorang yang berusaha lah. Pertama dengan ada tujuh orang anak, beliau mempunyai matlamat lah bila melihat balik kepada keperluan diri, terutama pada masa sekarang. Senarionya kita kena ada satu punca kewangan. Cara pertama ialah dengan cara belajar. Jadi belajar tu dia mesti memulakan lah. Jadi saya rasa Giat Mara ni satu ruang yang terbaik lah untuk dia menimba pengalaman pembelajaran dan seterusnya pengalaman semasa bekerja. Ilmu yang diperolehi hari ini akan digunakan sebaik mungkin. Berkat usaha dan doa yang tidak pernah putus, Allah telah membuka jalan yang tidak disangka-sangka. Nurliza telah mendapat peluang, mendapat tapak untuk berniaga di hadapan Majlis Pemandaran Ampang Jaya. Sebab dengan cara bila kita ada komitmen yang tinggi, insya-Allah yang suka tu dia akan jadi mudah bagi seseorang untuk dia memulakan sesuatu. Dan sebagai langkah pertama saya rasa dia belajar pertama dia kena fokus dulu untuk dapat betul-betul input yang boleh digunakan semasa dia akan keluar nanti. Bagi menaikkan lagi semangat Nurliza untuk memulakan penjualan barang-barangnya pada hari esok, kami membuat tempahan banner bagi mempromosikan kedainya nanti. Keripik yang dibuat oleh ibunya juga akan diletakkan di kedainya. Zarina, ibu yang sangat menyokong kesungguhan anak perempuannya itu, turut sama membantu mempelbagaikan keripik yang akan dijual di kedai tersebut. Baginya, hasil penjualan keripik itu akan dikongsi bersama anak dan cucu-cucunya juga dan tidak akan diraih untuk kepentingan dirinya sendiri. Sumbangan mesin keripik yang telah disumbangkan oleh pihak Affinbank digunakan dengan sebaik mungkin. Zarina begitu bersyukur dengan rezeki pemberian mesin keripik yang disumbangkan Affinbank. Sekurang-kurangnya, rezekinya selepas ini dapat ditambah dan memudahkan dia bagi menghasilkan keripik. Nurliza begitu bertuah dikurniakan ibu yang begitu penyayang. Kesusahan dan keperitan hidup bagi mendapatkan sesuap nasi digalas bersama. Dia turut sama membantu membuat keripik bersama ibunya. Segala persediaan untuk memulakan perniagaan di MPAJ dilakukan tanpa rasa penat. Sekarang ni kita bersama-sama dengan wakil daripada Affin sedang bergotong royong untuk membungkus keripik bagi jualan di gerai MPAJ nanti. Banyak lagi nak kena buat ni? Ini dah. Setelah persiapan dilakukan, Nurliza memulakan perniagaannya di MPAJ. Dia amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan cara ini dia dapat memulakan dan memperkenalkan barang jualannya. Pihak Menjada Wajada dan Affinbank berbesar hati memberi sumbangan barangan solekan dan baju-baju kepadanya. Kesungguhan wanita ini menjual dan mempromosikan barangan di kedainya jelas terpancar di wajah. Dia, ibu tunggal yang begitu tabah dan tidak mudah berputus asa, seperti ibunya.
pihak majlis kita memberi peluang dan ruang kepada mereka ini untuk menjalankan perniagaan. Jadi mereka perlu berusaha dan ambil peluang yang ada lah. Jadi kalau ada usaha dengan sedikit bantuan, insya-Allah mereka akan berjaya lah. Bukan mudah baginya menyaru 7 orang anak seorang diri. Namun dia tetap gagahkan diri bekerja bagi masa depan anak-anaknya. Kak amat menghargai jasa baik dan amat berterima kasih pada pihak Afin Bank, Al-Hijrah dan juga MPJ kerana membagi peluang pada akak untuk keluar daripada belenggu kesusahan. Dengan pemberian tapak perniagaan dari MPAJ, sedikit sebanyak dapat menambah pendapatannya. Untuk Puan Nurliza ni sebenarnya kita dapatkan senarai nama daripada pihak zakat. Dan bila kita terima senarai nama pada pihak zakat tu, kita mengoffer lah. Kita offer kepada semualah, dan Puan Nurliza yang menyahut seruan cabaran kita lah. Kita dah offer tu, dia kata dia bersetuju untuk berniaga lah di Majlis Bandar Berjaya. Dan daripada situ kita bagi dia galakan lah. Kita bagi dia semua yang kemudahan-kemudahan yang ada lah. Kalau tu secara percuma dan memanglah kita bagi percuma kepada dia lah. Dia amat bersyukur dan ini merupakan langkah pertama untuk dia mercu ke hadapan. Kesusahan yang ditanggung ini akan cuba diatasi dengan peluang dan bantuan yang diberikan padanya. Bagi membangkitkan lagi semangat Nurliza dan ibunya Zarina dalam menempuh kehidupan mereka sekeluarga, kami membawa Ustazah Isfadiah untuk memberi motivasi berguna dan perangsang semangat kepada mereka. Okey, alhamdulillah saya merasa sangat-sangat berbanggalah dengan Liza dengan Makcik ya. Jadi daripada senarai yang banyak tu, Liza dengan Makcik Ana lah Allah pilih untuk mendapat bantuan ataupun sumbangan serta menerima amanah ni. Jadi Liza ada 7 orang anak. Makcik kena jaga 3 lagi cucu ya Makcik. Okey, jadi 7 orang ni dia boleh jadi saham dekat akhirat besok. Jadi kalau betul-betul kita didik dia. Jadi, tapi yang penting kita kena ada ilmu Liza. Yang kedua, yang paling saya belajar dalam hidup saya seumur hidup saya ya, keberkatan redha orang tua. Syurga Liza ada pada Makcik Ana. Jadi Makcik Ana untuk kembalikan semangat, kebaikan pula pada diri Liza, Makcik Ana kena banyak memaafkan. Banyak memaafkan Liza dan juga mendoakan. Sebab dalam hidup kita ni, senjata kita Allah bagi tau. Dan senjata itu adalah doa. Dan doa yang paling mustajab, dia tidak ada hijab. Orang kata tidak ada pendinding antara orang yang mendoakan tu dengan Allah. Doa seorang ibu kepada anaknya. Tapi nak doakan makcik, kena maafkan dulu. Dan Liza pula, nombor 1 yang paling penting adalah tarik perhatian ibu. Kalau boleh, hati ibu tu sentiasa digembirakan. Walaupun hati kita merana. Jadi kita cari jalan macam mana nak bagi mak ni selalu senyum. Sebab apa? Itulah syurga kita. Kalau misal kata saya yang dah berkahwin ni, syurga kita suamilah. Tapi kalau Liza dengan ada yang anak-anak sekarang ini, keseluruhannya 7 orang anak, dan Liza, syurga Liza sekarang ni, fokus Liza, destinasi Liza, target Liza adalah ibu. Kami pasti dengan perkongsian ilmu yang diberi oleh Ustazah Isfadiah akan lebih membakar semangat Nurliza dan ibunya. Begitu juga dengan setiap bantuan yang dihulurkan kepada Nurliza dan ibunya tidak disia-siakan. Dengan apa yang telah diperolehi, Nurliza dan ibunya mesti berusaha lebih gigih. بالنسبة للكلمات التشجيعية لهذه المرأة نقولها ابتداء بأن الدنيا دار ابتلاء. ابتليت ب7 أولاد ترعاهم. يجب أن توقن بأنها إذا أحسنت رعايتهم وصبرت على بعض المشاق ستكسب الأجر في الدنيا قبل الآخرة. واحدا. ثانيا نقولها بأنه ربي قال إن مع العسر يسرا. الآن لعل هذا المساعدة التي تقدمتها أفين إسلاميك ومصرف أفين إسلامي، هذه مساعدة
بإذن الله وبتوفيقه وبجهدها واجتهادها ستنقلها من ضعف إلى قوة إلى أقوى من القوة بإذن الله تعالى. Langkah permulaan telah kami hulurkan. Apa yang perlu dilakukan oleh mereka adalah melakar langkah seterusnya untuk maju ke hadapan. Kekuatan tidak datang dari kemampuan fizikal sahaja, tetapi ia datang dari semangat yang tidak pernah mengalah. Dan Allah sangat sayang pada hamba-Nya yang sentiasa berusaha dan mengharap redha-Nya. Bidang perawatan dan kecantikan merupakan bidang yang dapat memberi pulangan yang lumayan hingga mencecah ribuan ringgit. Kepada sesiapa yang berminat dengan bidang kecantikan, tidak perlu gusar kerana terdapat banyak institusi yang menyediakan peluang untuk menuntut kemahiran ini sama ada dalam jangka masa panjang atau pendek. Antara institusi yang boleh dirujuk ialah Giat Mara, Kolej Komuniti, Institut Kemahiran Belia termasuk pusat kecantikan swasta. Dengan serendah RM200, pelajar dapat menimba pembelajaran secara teori dan praktikal yang efektif. Selain berbagai kemudahan disediakan bagi sesetengah institusi, mereka menyediakan elang bulanan kepada pelajar. Serabut wajah seribu harapan, secebis senyuman sejuta impian, usah mengeluh berputus asa, kerana janjinya pasti. Bebanan digalas, keringat dikeras. Kisah semalam bukan untuk kita tangisi. Apa yang penting, kita berusaha kuat hari ini untuk masa depan yang pasti. Tangisan, tegar meniti ranjau hidup. Seraut wajah seribu harapan, secebis senyuman sejuta impian, usah mengeluh berputus asa, kerana janjinya pasti, kerana janjinya pasti.